Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini kita lihat macam mana nak masukkan satu grafik overlay untuk kita hias supaya kurang boring lah kan. Adalah hiasan sikit kan. Biasanya kalau hiasan ni biasa orang akan buat dalam gaming. Kadang-kadang kalau nak jadikan live session kita nampak macam colourful, bolehlah letak sesi percuma. Sebenarnya ada satu sesi yang 3 jam bawah anjuran Belia 4B Malaysia. Cari Belia 4B Malaysia. Yang tu ada kursus OBS yang saya akan anjurkan dalam 21 hari bulan ni lah. 21 hari bulan Februari. Tapi sebenarnya saya nak tunjuk di sini overview juga sikit. Macam mana nak kita nak tambahkan elemen kepada elemen grafik kepada OBS live kita. Jadinya nanti kita akan push kepada FB page. Kita akan buat FB live direct terus daripada OBS. So apa khabar semua? Okay, ringan-ringankan tangan lah, tekan share tu kalau ada kat sini, komen sikit. Kalau ada apa-apa soalan, masukkan dalam komen. Nanti saya akan baca dalam phone supaya saya boleh jawab. Okey, dengar suara. Okey, Alhamdulillah. Nampak tak kat sini? Kalau kita perasan pada bahagian ini adalah OBS. OBS, kalau siapa-siapa yang tak ada OBS lagi, dia adalah kegunaan kita record screen kita. Okey, dia guna OBS juga supaya dia boleh stream kepada FB page masing-masing. Ada beberapa kawan yang memang dia buat gaming live, dia boleh gunakan ni lah. Contohnya antara software yang kita boleh gunakan adalah OBS. Tapi OBS juga kita boleh gunakan untuk merekod, ni lah sekarang ni kan banyak kecoh kan, PDPR kan. Nak buat video ke, nak buat Google Meet. Nak buat video ke, nak buat Google Meet. So, saya personally saya suka guna video untuk kita record. Okay, kita record. Yang besar sikit. Sekejap besar sikit kamera ni. Okay. So nampak sikit lah. Tapi oleh kerana kamera saya tak berapa HD, dia adalah low resolution, jadi kamera tu gambar tu pecah lah. Tapi kita boleh adjust kemudian lah yang ni. Kita boleh adjust supaya kita ada transparent belakang tu kan. Itu gunakan apa nama itu, backdrop ataupun background warna hijau. Tapi kita kembali kepada apa yang saya nak cuba sampaikan kali ini. Nanti siapa-siapa yang nak tambah, boleh letak dalam komen. Adalah ni, yang ni. Ni nampak tak ni? Ni apa ni? Ini adalah satu grafik layout. Kita namakan sebagai overlay. Grafik overlay. So kita boleh, tu saya offkan dia. Dia boleh appear. So macam mana kita nak dapatkan grafik overlay? Ini kalau katakan kita ada kawan-kawan yang boleh gunakan Photoshop ataupun Affinity, bolehlah mintakan dia orang design. Sebab keperluan design graphic overlay ni dia perlu transparent. Kalau kita perasan kan, kalau kita zoom ni, dia perlu untuk transparent. Dia kena transparent lah. Okay, penting untuk dia transparent. Yang boleh menolong, software yang boleh menolong mungkin apa tadi? Apa yang saya sebut tadi? Photoshop, Illustrator, Affinity. Jadi macam mana kita nak design yang ni, yang tu saya tak cover lah, sebab macam mana nak design tu terletak pada designer lah. Saya kan biasanya minta designer. Alamak. Okay, tak jadi. Okay, and then kita akan susun dia lah. Macam ni. Okay. Jadi kita boleh jadikan the presentation kita macam tu. Okay. Macam mana nak tambah dia daripada scratch? Satu yang saya suka kongsi adalah, mana ya? Sekejap ya. Tarik sini kejap. Saya nak hide kan kejap ya, kita punya OBS. Okay. So kalau nak search, kita ada grafik OBS grafik
graphic overlay. Carilah Google lah, nama dia graphic overlay. Oh, ini bukan Google lah. Google. Kalau macam gamers, dia suka gambar-gambar macam ni lah. Gambar-gambar cantik macam ni kan. Dia boleh buat overlay untuk okay, saya zoom kejap. Boleh tak zoom? Tu. Ini contoh-contoh graphic overlay yang ada dalam pasaran. Korang sama ada boleh download. Ada yang percuma, ada yang kena beli. Tapi kalau yang kena beli tu, yalah, beli sajalah. Tapi yang free banyak pun. Yang free banyak pun. Kemudian dia akan buat sort of, kita boleh download grafik tu. Yang penting kita kena pastikan grafik tu transparent lah supaya kita boleh letak gambar tu pada layer paling atas. Overlay ni pada layer paling atas. Kalau kita letak pada layer bawah, dia akan tertutup dengan screen kita lah. So carilah mana-mana, boleh search untuk apa tadi? OBS Graphic Overlay. OBS Graphic Overlay. Ini contohnya lah. Dan saya dah juga download satu. Saya akan buka balik OBS. Okay. Ini OBS kita. Okay. Ini kan ada satu graphic overlay ni kan. Okay. Ini saya dah tambah awal tadi. Kita boleh disable dia. Kalau katakan dalam OBS, kita boleh disable dia. Ni, kita boleh disable dia. Klik je button, apa namanya ni? Mata ni. Mata. Kalau mata yang memandang. Bukan mata yang memandang. Oh, ada 6 mata memandang. Tapi tak apa, no problem. Kita proceed. Itu adalah visible ataupun invisible. So, macam mana nak tambah? Saya dah download satu graphic overlay yang transparent. Boleh tambah di sini. Tambah di sini untuk image. Image di situ. And then kita buatlah gaming overlay. Contoh. Gambar dia tak berapa nak, inilah, tak berapa nak. Okay, ni ada browse. Okay, tak berapa. Korang buat lagi cantik lah. Senang cerita. Korang buat nanti lagi cantik. Alamak, mana hilang. Kat mana tadi saya letak? Ni. So image tu kena disimpan dalam, ni contoh. Ni contoh dia lah. Ada beberapa contoh yang saya dah download. Saya ambil contoh satu. Ini tu macam tak cantik. Mana. Dia tak gah. Okey, tak apa. Ambil je lah mana-mana pun. Ni contoh satu graphic overlay. Sila carilah Google lah dalam image. Ni tu adalah graphic overlay. Tapi overlay ni overlay FSTM ni saya akan offkan dulu. Kenapa dia kata tak ada? Overlay FSTM ni saya akan offkan dulu. Sekejap Oh, dia tak nampak. Okay. Dan kemudian saya onkan graph. Okay. Dia akan ada kat atas. Gaming overlay ni elok saya letak atas lah. Tak terpulang lah kalau nak letak atas ke macam mana pun. Tapi yang penting dia kena berada pada layer atas supaya dia kelihatan. Tu nampak tu. Ada satu layer ataupun grafik. Dan kita boleh susun dia ikut size ni. Ataupun saya offkan dulu saya punya scrolling marquee. Okay. So kita ada something macam tu lah. Kemudian macam mana kita nak masukkan yang ni, gambar kita ni, kita resize dan tarik ke sini. So kita buat accordingly lah. Okay, so macam tu. Buat macam tu. Okay, kemudian kita boleh main game lah dengan graphic overlay ni. Tapi graphic overlay ni tak berapa ni lah, tak berapa fancy. Okay, dia simple je. So korang boleh design sendiri ataupun download sendiri ataupun beli graphic overlay yang cantik-cantik. So korang akan dapat graphic overlay macam tu lah. Okay, ataupun korang nak overlay yang macam tadi lah kan. Ni Cik Muiz yang buat ni, Cik Muiz. Geng kat FSTM juga, graphic overlay FSTM.
So mana tadi teks. Okay, yang ni memang saya minta dia design supaya dia boleh ni lah, ada header atas tu, ada header, ada footer. Ni untuk sebelum ni saya ada buat live session daripada dekan, tak silap bos. So kemudian kita boleh adjust macam tu lah. Okay. Yang gambar belakang tu seperti saya ada juga buat tutorial. Kalau katakan kita nak bagi transparent belakang kita ni, ni belakang ni. Okay, belakang ni. Kita gunakan apa, chroma key filter. Saya right sekejap tengok ada tak chroma key filter. Right click, pergi kat filter. Tak lah zoom. Okay, filter. And then kita offkan chroma key filter ni. Okay. So nampak tak tu? Ada gambar ni, skrin hijau ni. Ada skrin hijau ni. Nampak ada skrin hijau ni. Ini physically dia ada, dia wujud. Dan ni skrin hijau. Nak tutup belakang tu kan? Belakang tu pasal apa? So ini skrin hijau. Skrin hijau ni macam kain je. Dia kain je. Nampak tak kain je? Apa soalan tu? Kena menyelam lagi ni dengan OBS. Menyelam. Dia kadang-kadang mungkin OBS ni dia agak kompleks sikit berbanding dengan beberapa screen share ataupun screen casting yang lain. Cumanya dia membekalkan flexibility. Maksudnya macam-macam benda yang kita boleh buat. Kita boleh buat bentuk bulat pada webcam kita boleh buat transparent chroma key pada screen kita. Tapi kalau kita nak buat green screen macam ni, nak buat transparent, kita kena ada green screen macam ni. Ini saya beli ni lebih kurang RM3-4 juga semeter. Beli kat nilai 3. Lepas tu sangkutlah dia dengan banting punya stand. Kiri satu banting, kanan satu banting. Lepas tu letak palang. Letak palang kayu kat atas. So ini kita boleh adjust supaya dia hilang background tu dengan menggunakan filter. Okay, dalam kamera ataupun apa istilah dia, video capture device, kita boleh tukar filter. Contohnya kat sini. Dan kita set chroma key, klik OK. Dan kita akan dapat dia transparent. Okay, itu satu daripadanya. Kemudian last sebelum saya jawab soalan. Tak ada soalan tak apa. Okay, saya soal lah. Since ada request nak tanya, ada request tanya macam mana boleh tak kita buat sort of daripada OBS ni kita buat live screen ataupun FB live ataupun Twitch ataupun YouTube live, boleh tak? Okay, boleh saja. Tapi pertamanya korang kena set satu kalau macam saya suka yang key dia. So kat sini saya ada contoh, saya tarik kejap saya hiddenkan zoom ni kejap. Zoom pula, OBS. Okay, ini ada, korang boleh guna FB profile masing-masing ataupun korang boleh juga guna page masing-masing. Ni saya tunjuk dari Facebook. So klik kat sini, bahagian sini, nampak ni ada live session ni kan. Okay, korang boleh create post ataupun klik live session. Apa yang kita cuba nak dapatkan adalah dia punya streaming key. Ni streaming key ni. Nanti kat sini korang tambahlah title, test, live, FB live dari OBS. Contoh. And then, ni, use key stream ni. Dapatkan key stream ni kat mana nak dapat? Dia ada pada sini, key stream. Korang boleh copy dia punya stream key daripada, zoom jap. Okay. Dia ada alamat kecil sangat lah pula. Okay, kita ada stream key ni.
Nampak stream key ni? Ada stream key. Nampak tak stream key? Ada stream key ni, copy stream key. Kita ambil daripada stream key lah. Kenapa stream key? Sebab okay, kita patah balik. Saya tutup ni kejap. Patah balik kepada OBS. So dalam OBS ni, dia ada satu option untuk streaming. Mungkin kecil sikit. Saya pergi kepada setting dia. Saya tak tahu, tak perasan kenapa dia tak boleh nak zoom. Oops. Okay. Hilang lah pula. Okay. Dia ada dalam setting. Dalam setting ni, korang pergi pada bahagian stream. Ni stream. Stream. Then kita ada get stream key. Okay. Oh sorry. Bukan get stream key. Tadi kita dah copy kan. Okay. Kat sini korang paste je lah. Streaming key baru. Streaming key baru. Ni ambil daripada mana? Stream key dia. Ni. Sekejap mana? Inilah stream key ni. Tak boleh lah pula tunjuk. Tapi kita kena ambil daripada stream key. Ni stream key. Kalau nak buat FB Live biasa guna phone, tak payah guna stream key ni. Korang just use kamera je boleh buat FB Live. Tapi tu guna phone. Tapi kalau untuk guna OBS, untuk streamer, macam game streamer ke, ataupun korang nak rakam dalam untuk skrin yang besar, ataupun korang nak buat chroma key kat bawah tu kan, chroma key pula, ada marquee, ada teks bergerak-gerak tu kan. Banyak je option kau nak buat FB Live ni. Kau nak buat FB Live sama ada satu kau boleh gunakan Zoom. Macam aku sekarang ni live guna Zoom. Kau boleh gunakan apa lagi, StreamYard. StreamYard pun bagus juga. Okay, bagus. Sangat bagus. Memang senang guna StreamYard. Tapi kalau katakan kau nak yang lebih fleksibel, banyak benda boleh masuk, boleh gunakan OBS. So dapatkan stream key dia letak di sini. Saya tak boleh nak zoom lah, tak tahu kenapa. Then saya akan klik apply. Okay. Lepas tu kita start streaming lah dari sini. Sekarang ni saya tengah streaming 2 item. Ni ada button ni, start streaming. So bila kita start streaming, okay, nanti bila kita akan dapat feed daripada kita akan dapat feed daripada OBS. Ini dapat feed dari OBS dah ni. Kalau nak test boleh je. Tu. Hello. Sekarang ni adalah feed daripada OBS. Then klik go live lah. Klik go live. Bila korang dapat klik go live, nantinya kita akan appear sebagai right, mana ni? Ni FB live. Okay, dia dah live dah. Macam nak besarkan lah. Tu. Okay, so sekarang ni saya live gunakan Zoom untuk tunjuk OBS. Macam mana nak live dari OBS? Okay, menarik juga tu. Okay. Ada berapa soalan? Dah hampir 20 minit. Okay, demo yang saya buat OBS ni daripada Zoom. Zoom pun boleh buat FB live ataupun YouTube live. Cumanya korang kena dapatkan yang pro version tu lah. Dalam berapa ya? RM60 sebulan. 60-50 macam tu lah. Itu untuk Zoom lah. Boleh juga FB live dari Zoom, ataupun FB live daripada StreamYard, ataupun FB live daripada OBS. Mana-mana yang korang selesa lah. Pada saya paling mudah gunakan StreamYard. Paling mudah memang gunakan StreamYard pada saya lah personally. Tapi kalau kita nak yang fleksibel sikit, graphic overlay. Sebab StreamYard tu kalau yang free, korang tak boleh tambah logo sendiri. Macam ni kan OBS kan. OBS ni adalah free kan. Lepas tu boleh buat logo sendiri. Macam ni kan. Ni logo sendiri. Kita boleh tambah logo sendiri dalam
Boleh tambah logo sendiri dalam kita punya screen. So nampak macam okey. Tu. Ini FB Live daripada OBS. Sekejap. So sekarang ni tengah streaming. OBS bila dia stream, korang boleh ambil pilihan untuk record terus ataupun tak mau record pun boleh juga. So bila record, dia akan appear dalam okey. Lepas tu nanti kalau katakan kita dah habis bla 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 bla, klik stop streaming and then korang boleh juga stop daripada sini. Tapi biasanya kalau stop streaming dia terus akan end session. Dah end session lah. So kalau nak simpan jangan klik delete ni. Kalau nak simpan sesi tadi jangan klik delete. Kalau tak nak simpan kliklah delete. Tapi biasanya orang buat broadcast FB Live dia akan simpan lah. So ada apa-apa soalan di situ? Saya tunggu kejap 5 minit sebab saya rasa boleh minimum saya nak live dalam 30 minit lah. Kalau tak ada apa-apa soalan tak salah. Kalau ada soalan silakan. Lighting ni saya tak apa-apa. Okay, saya kena dekat sikit dengan light. Sebab lighting ni tak berapa power lah. Tapi tak apa. At least kalau jauh sikit dia gelap. Okay. Ada apa-apa soalan tentang OBS? Lambat pick up. Lambat pick up biasalah. Benda-benda macam ni dia kena hands on. Dia kena buat. Dia kena buat. Saya start OBS start daripada tahun lepas. PKP, sebelum PKP versi 1 lagi. Semenjak itu memang dah banyak guna OBS lah. Sebab dah ada free kan. Dia free kan. Nak bayar StreamYard kena bayar $20 tak silap setiap bulan. Kalau nak bayar Zoom tak payahlah. Ini pun Zoom ada orang sponsor. Zoom yang free dia tak boleh nak FB Live ataupun YouTube Live. Dia tak boleh nak streaming. Tapi kalau Zoom yang berbayar tu boleh lah. Zoom Pro. Sekarang ni pun saya on Zoom. Mana Zoom? Okay, mana Zoom saya? Nak pindah sikit. Jadi pelik pula. Mana Zoom tadi? Okay. Itu adalah Zoom. Dan kita lihat kat sini dia tengah live. Tengah live. Dia tengah streaming FB Live. So Zoom ni ada hanya features ni ada pada Zoom Pro lah. Tapi Zoom Pro pun dia tak boleh nak customize sebab kalau kita nampak kat sesi live tu, korang akan nampak perkataan Zoom, logo Zoom. Yang tu kalau nak remove kena bayar yang business lesen business. Ini lesen Zoom Pro. Okay, kena bayar yang Zoom for business. Pandai dia orang buat duit. Bagus. Tapi ialah obviously kalau kita buat software mestilah kita perlu ada revenue kan. Apa-apa servis yang kita buat pun mesti ada revenue. Macam mana nak bayar overhead, macam nak bayar staff. Kan? Kalau korang katakan pemasaran FB secara percuma, banyak benda sebenarnya nak kena buat. Sebenarnya masa korang tu lah. Push everything dalam group. Tapi paling kurang itu kita ada effort lah kan. Okay, ada apa-apa? Bebel pula. Tak ada ilmu. Okay. So macam biasa, sesi Zoom Live ni, FB Live ni dia akan appear kat situ, kat dalam dan saya akan upload juga ke dalam YouTube sebab Zoom ni pun boleh rakam dan simpan video dia dalam cloud storage. Okay, dalam cloud storage. Lagipun 30 minit should be okay lah.
Okey, pakai Zoom. Ya, saya live menggunakan Zoom. Saya live menggunakan Zoom. Sekarang ni saya live menggunakan Zoom. Dah ada kemudahan kan. Bos Muiz nak sponsor, saya pakai je lah. Saya jawab sikit bos. Okay guys, kalau tak ada apa-apa, aku jenuh aku menunggu ni kan soalan. Yang bergerak kat bawah tu macam mana? Aduh. Yang bergerak kat bawah tu macam mana? Okay, saya tunjuk je lah. Sekejap. Tapi saya rasa nak kena besarkan sikit zoom ni. Sebab korang susah sikit nak nampak kalau tengok daripada phone sebenarnya. Korang kena gunakan laptop ataupun desktop untuk lihat. Itu sebenarnya dah ada tutorial belum? Rasa belum? Okey, tak apa. Ini adalah teks. Dia sebenarnya teks sahaja. Okey, ini adalah teks sahaja. Kita boleh add teks di sini kat bahagian bawah source ni kita boleh add teks. Lepas tu nanti bila kita dah masukkan sekejap saya okey, ini nama dia. Saya akan highlight dan set dia punya properties dulu. Okey. So ini adalah korang boleh add teks biasa. Teks biasa. Macam mana nak zoomkan dia? Sekejap. Bukan nak magnify screen tu. Dia tadi boleh awal. Boleh juga. Okey di sini. Okey. Tapi leceh sikit. Okey. So, sekejap saya add teks ini. Mana? Pada bahagian bawah ni. Source. Okey, pada bahagian bawah ni source ni. Source ni. Add di sini. Korang boleh add teks lah. Add teks. Nanti dapat teks. Bila korang dapat teks ni kan, korang boleh masuk pada bahagian filter. Filter. Pada teks tersebut, kita boleh masuk pada bahagian filter. Okay, pada bahagian filter. So, daripada filter tu, kita boleh set tambah ni, scrolling. Tambah scroll. Tambah scroll ni. Tambah scroll. Ini adalah filter kepada teks. Tambah scroll ni. And then, korang akan nampak interface macam ni lah. So, korang boleh lajukan dia. Perlahankan dia. Dan boleh vertical. Vertical speed ni tak payahlah. Kalau vertical ni dia akan naik turun. Okay. Vertical speed. Vertical. Sekejap zoom sekejap. Okay, ini adalah horizontal speed. Horizontal tu maksudnya dari kiri ke kanan. Kalau vertical ni adalah atas ke bawah lah. So korang play around dengan yang vertical ni, horizontal ni je lah. Bukannya vertical. Dan kau akan set loop forever. Yes, set loop forever. Dan kemudian korang resize. Mungkin bila first time buat tu mungkin dia akan besar sikit. Tapi korang resize lah. Tapi yang penting teks tu korang boleh masukkan dulu dalam text properties. Kalau panjang korang boleh gunakan file. Tapi pengalaman sebelum ni guna saja dia punya properties dia. Double click, korang akan dapat properties dia. So ini adalah dia punya item ataupun teks dalam teks scrolling tadi itulah. Okey, nanti mungkin elok buat satu tutorial khas untuk itu. Nanti saya akan push dalam YouTube lah, insyaAllah. Okey, klik OK. So, okey. Kalau kita meeting online, boleh guna OBS? Boleh? Cumanya, cabaran dia dari segi kamera lah. Sebab bila meeting online, dia guna kamera. Okay, jadi dalam OBS tu tak payahlah add kamera. Okay, meeting online, yelah betul lah. Tak payahlah, OBS tak payahlah kamera sebab
kamera tu dah guna kat meeting online kan. Betul lah tu. Kalau kita meeting online boleh guna OBS. Oh tak. OBS tidak boleh digunakan untuk meeting online. Tapi dia boleh record meeting online. Tapi buat apa nak record meeting online? Okay, contohnya macam Google Meet. Google Meet dia tak boleh live. Tapi boleh record, tak masalah. Tapi kalau katakan nak live daripada nak meeting daripada Google Meet, lepas tu kita nak broadcast live kepada FB page, dan kita boleh gunakan Zoom lah untuk broadcast ataupun untuk stream sesi meeting tu kepada online. Sebab tu satu lagi, kalau nak meeting dan set it online, mudah aja, gunakan StreamYard. StreamYard yang free tu tak silap dalam 6 orang boleh masuk dalam dia punya room dia. StreamYard boleh masuk 6 orang ataupun interview ataupun meeting apa istilah dia tu? Ada panel, ada list of panel, ada ramai panel, kemudian ada 6 panel, boleh gunakan screencast contoh dia. Boleh gunakan screencast. Boleh letak animation dalam OBS. Animation macam mana tu? Kalau video, boleh je, tak masalah. Maksudnya gunakanlah display tu. Display, apa istilah dia tu? Display capture. Display capture untuk masukkan video. Kalau animation dalam bentuk macam mana tu saya tak pasti. Line kat rumah agak slow. Maxis, ya. Sekarang ni saya di office. Gunakan line office. Terima kasih Encik Ashraf. Hari ni laju nampaknya. Nampak laju lah. Okay, hari ni banyak mid semester test. Jadi adalah peluang sikit nak buat live streaming ni kan. Selalunya hektik sikit dengan kelas. Yalah, bila kelas online ni kan macam-macam nak kena buat. Since tak boleh guna lab ada 3 lab. Ada 3 lab. Good news. 3 lab dapat spek komputer baru. Tapi sedihnya, student tak boleh nak pakai lah kan. Sampai March. Tak tahu March ni boleh pakai lagi tak. Tunggulah sampai September kot. Wallahualam. Itulah. Bila laptop kat rumah tu kadang-kadang spek rendah sikit kan, nak run server Linux. Susah sikit kan nak run server Linux, terpaksalah set up cloud. Tapi paling kurang pun benda tu memaksa kita lah untuk innovate ataupun untuk belajar perkara yang baru. Tapi Alhamdulillah, hopefully dia orang tak stress sangat lah. Yelah, pasal kadang-kadang laptop slow ni pun kadang-kadang membuat kita stress juga. Okay, nak request live kat YouTube sekali bos. Nak request live kat YouTube. Siapa yang nak buat tu? Kak Siti nak buat? Boleh saja. Kalau nak tunjuk, nak demo, senang je. Nak demo senang je. Cumanya semalam, semalam ada benda kelakar sikit. Semalam, kemarin lah. Kami nak cuba broadcast kepada YouTube live. Tapi entah macam mana satu akaun tu dia tak aktifkan. Ni akaun Cik Muiz ni lah. Dia tak aktifkan streaming. Jadi kemarin nak stream, tak boleh nak stream sebab dia kena tunggu 24 jam supaya dia boleh activatekan streaming tu. Aku pun tak faham kenapa dia nak tunggu 24 jam. Stream je lah pun. Tapi tak apa, paling kurang pun kita belajar benda baru kan. So, tak semua akaun YouTube boleh buat streaming. Sebab korang kena activate kan streaming tu. Aku pun tak faham kenapa. Okay, tak apalah. Dia kena activate kan dulu. Streaming tu kena activate kan dulu. Feature streaming tu kena activate kan dulu. So, siapa-siapa yang nak streaming ke YouTube live tu, korang kena activate kan dulu streaming tu. Streaming features tu kena activate kan dulu. Aku pun tak pasti pula sebelum ni, just boleh, bila kita create channel, dia laju je, dia boleh je terus buat YouTube streaming. Tapi untuk personal account dalam YouTube tu macam dia kena activate dulu. Dan kemudian kena tunggu 24 jam. 24 jam.
Mana boleh nak buat live? Tumpang je lah channel orang lain. Okay. Rasanya okay kot. Since tak ada soalan lagi yang saya boleh nak jawab. Nanti siapa-siapa nak ni boleh ni lah, kita boleh buat session lain. Kita boleh jumpa dalam sesi lain. Dan kebetulan juga saya nak remind, kalau siapa-siapa nak join OBS 3 jam, yuran RM10 beh. Yuran RM10. Takkan kau tak nak join. 21 hari bulan Februari, tak silap hari Jumaat malam. Jumaat malam 8 sampai pukul 11. Okay guys, thank you very much for listening.